Ini adalah kemenangan dalam perjuangan baginda untuk menentukan bentuk masa depan politik Brunei. Cabaran utama yang baginda hadapi ialah daripada rakyat baginda sendiri, khususnya Parti Rakyat Brunei. Parti ini menentang pemerintahan baginda sejak penubuhannya pada tahun 1957. Penentangan parti ini yang utama ialah tentang isu perlembagaan yang dianggap tidak demokrasi dan kemudian isu Malaysia. Tujuan baginda tidak menolak dengan tergesa-gesa rancangan Malaysia adalah untuk meneliti dan mengkaji rancangan ini dengan mendalam sama ada ia memberi faedah atau sebaliknya kepada rakyat dan negara Brunei. Ketabahan dan keberanian baginda untuk menerima rancangan ini merupakan kejayaan politik yang nyata, apabila baginda dapat menghadapi tentangan yang kuat daripada rakyat baginda sendiri akibat dipengaruhi oleh Parti Rakyat Brunei. Penentangan ini jelas apabila Parti Rakyat Brunei menang dalam pilihan raya umum tahun 1962 dan berlakunya pemberontakan pada bulan Disember tahun 1962. Walau bagaimanapun, kedua-dua ancaman ini tetap tidak menghalang cita-cita baginda untuk terus berunding dengan kerajaan persekutuan bagi mendapat syarat tentang kemasukan Brunei ke dalam Malaysia. Ini bermakna bahawa baginda adalah sultan yang berpendirian tegas yang keputusannya tidak dapat dipengaruhi atau disangkal oleh orang lain. Haruslah diketahui bahawa keputusan awal baginda menerima rancangan Malaysia bukan merupakan keputusan rasmi yang mewakili negara Brunei, tetapi keputusan peribadi baginda sendiri. Tetapi memandangkan bahawa baginda adalah sultan dan pemegang kuasa mutlak negara Brunei, maka keputusan ini dianggap sebagai keputusan negara Brunei. Keputusan baginda ini juga disokong oleh kebanyakan pemimpin Brunei. Dengan perkataan lain, apa sahaja kenyataan yang dibuat oleh baginda adalah perintah yang mesti diikuti oleh kerajaan Brunei tanpa persoalan. Semua keputusan yang diambil oleh baginda menggambarkan tentang sikap ketegasan baginda. Ini jelas berdasarkan peristiwa perundingan akhir tentang Malaysia yang diadakan di Kuala Lumpur pada bulan Jun tahun 1963. Dalam peristiwa tempoh 48 jam diberi kepada delegasi Brunei, baginda telah membuat keputusan tidak lagi mahu datang ke Kuala Lumpur untuk berunding tentang Malaysia pada masa akan datang kecuali ada urusan yang lain. Baginda juga tidak mahu berganjak dengan keputusan yang baginda ambil, seperti baginda menolak isu Malaysia pada bulan Jun tahun 1963. Pada bulan Julai tahun 1963, dalam satu jamuan makan malam yang diberikan oleh Harold Macmillan, Perdana Menteri British di London, baginda dinasihatkan oleh Harold Macmillan untuk memasukkan Brunei ke dalam Malaysia, tetapi baginda menolak. Baginda memberi alasan bahawa Brunei tidak mendapat banyak faedah dan manfaat daripada rancangan ini. Sekiranya baginda pemimpin yang tidak berpendirian tegas dan berani, baginda tentu bersetuju dengan pendapat rakyat baginda yang menentang gagasan Malaysia pada peringkat awal rancangan tersebut. Apatah lagi dengan berlakunya pemberontakan pada tahun 1962. Walau bagaimanapun, kerana baginda yakin dan percaya terhadap caranya, baginda tetap memperjuangkannya sehingga mengetahui tentang baik dan buruknya Brunei menyertai Malaysia. Setelah baginda berpuas hati dan yakin bahawa gagasan itu tidak bersesuaian untuk Brunei,
maka barulah baginda membuat keputusan yang muktamad. Jika baginda menerima sahaja pendapat rakyat tanpa membuat sebarang penelitian dan kajian yang mendalam, kemungkinan timbul pertanyaan belum dapat dijawab sehingga hari ini, iaitu mengapa Brunei menolak rancangan tersebut. Dengan penolakan ini, baginda mungkin dianggap sebagai pemimpin yang tidak berpandangan jauh dan mempunyai wawasan yang terhad. Oleh itu, sudah tentu ada pihak yang menyalahkan baginda kerana bersikap demikian, khususnya generasi yang terkemudian yang tidak mengetahui apakah keburukannya Brunei menyertai Malaysia. Tetapi disebabkan sikap baginda yang bijak dan pintar, persoalan ini tidak timbul kerana jawapan Brunei tidak mahu menyertai Malaysia telah diketahui. Baginda fikir mungkin banyak persoalan yang akan dihadapi oleh Brunei sekiranya Brunei menyertai Malaysia, terutamanya tentang kedudukan baginda sebagai pemerintah yang mutlak mengikut Perlembagaan Negara Brunei tahun 1959. Apakah kedudukan ini dapat dikekalkan dalam gagasan Malaysia? Sekiranya kedudukan ini dikekalkan, apakah ia tidak bertentangan dengan konsep demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia? Keputusan Brunei tidak turut serta dalam persekutuan Malaysia ini adalah lahir daripada hati baginda sendiri. Keputusan ini bukan datang daripada mana-mana pihak sama ada rakyat Brunei, Parti Rakyat Brunei, Kerajaan British ataupun syarikat minyak Shell Brunei. Oleh itu, semua hal yang berkaitan dengan politik Brunei di sekitar tahun 1960-an adalah bergantung dan ditentukan oleh Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Bab 6. Pemberontakan Brunei tahun 1962. Bab ini akan membincangkan kemuncak pergolakan politik di Brunei yang berlaku pada bulan Disember tahun 1962. Tercetusnya pemberontakan ini adalah gambaran akan wujudnya tentangan rakyat Brunei sendiri terhadap pemerintah Brunei, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Baginda menganggap pemberontak ini sebagai penderhaka yang cuba mengguling kerajaan Brunei. Oleh itu, bab ini akan meneliti secara mendalam sejauh mana kebenaran anggapan baginda bahawa rakyat Brunei menderhaka ataupun memberontak dengan tujuan untuk menggulingkan kepimpinan baginda sebagai sultan yang berdaulat di negara Brunei. Akhir sekali, bab ini akan menganalisis kesan pemberontakan terhadap corak pemerintahan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, termasuk dasar luar baginda terhadap negara-negara jiran dan juga British selepas peristiwa pemberontakan sehingga baginda turun takhta pada tahun 1967. Tujuan pemberontakan yang dilancarkan oleh Parti Rakyat Brunei adalah untuk mewujudkan kerajaan baru yang dikenali sebagai Negara Kesatuan Kalimantan Utara (NKKU) yang terdiri daripada Sabah, Sarawak dan Brunei. Kerajaan baru ini akan mengubah sistem pemerintahan lama yang mereka anggap tidak demokratik. Walau bagaimanapun, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin menganggap perbuatan memberontak yang didalangi oleh Tentera Nasional Kalimantan Utara adalah bertujuan untuk merampas kerajaan Brunei. Ini jelas sebagaimana titah baginda. Pada masa ini keadaan telah hampir-hampir pulih kembali, dalam mana penderhaka-penderhaka yang hendak merampas kuasa kerajaan beta dan mencuba hendak mengancam jiwa beta dan keselamatan beta itu, telah tidak diizinkan oleh Tuhan kerana niat mereka yang jahat itu.
Tuduhan penderhakaan itu merupakan pandangan baginda dengan memberi alasan bahawa golongan pemberontak cuba mengguling dan merampas kerajaan yang dipimpin oleh baginda. Tetapi tujuan Parti Rakyat Brunei memberontak adalah juga untuk membuat perubahan baru dalam sistem pemerintahan negara Brunei melalui penubuhan NKKU. Parti Rakyat Brunei tidak akan menggulingkan baginda. Baginda akan tetap kekal menjadi Sultan Brunei dengan gelaran Seri Mahkota. Berdasarkan tujuan ini, Parti Rakyat Brunei beranggapan bahawa perbuatan mereka bukanlah menderhaka, tetapi mahu mendukung pemerintahan baginda dengan memoden sistem pentadbiran selaras dengan dasar demokrasi moden. Matlamat perjuangan Parti Rakyat Brunei ialah untuk mendirikan NKKU. Ini dijelaskan oleh AM Azahari ketika pertemuannya dengan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada 9 April tahun 1962. Dalam kertas cadangan NKKU, beliau mengatakan bahawa Duli Yang Mulia Sultan Brunei akan menjadi ketua negara bagi NKKU, iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei. Mengikut rancangan awal Parti Rakyat Brunei, pelancaran pemberontakan adalah untuk menculik Sultan dan kemudian memaksa baginda menandatangani pengisytiharan kemerdekaan 3 wilayah. Kemudian AM Azahari akan menjadi Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. Oleh itu, Tunku Abdul Rahman menjelaskan bahawa pemberontakan itu sebenarnya bukan hanya menentang gagasan Malaysia, tetapi juga menentang baginda. Sekiranya AM Azahari hanya mahu menentang gagasan Malaysia, beliau boleh berbuat sedemikian melalui Majlis Mesyuarat Negeri, kerana Parti Rakyat Brunei mempunyai suara majoriti. Dengan perkataan lain, Tunku Abdul Rahman berpendapat bahawa matlamat pemberontakan AM Azahari bukanlah setakat bertujuan menggulingkan Sultan, tetapi juga menggulingkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu melalui penentangan mereka terhadap gagasan Malaysia. Kenyataan Tunku Abdul Rahman ini menggambarkan bahawa kewujudan pemberontakan bukan sahaja menentang pemerintahan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, tetapi juga menentang Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Bagi setengah-setengah pemberontak, tujuan utama mereka mengangkat senjata adalah untuk menghalang niat Sultan Haji Omar Ali Saifuddin memasukkan Brunei ke dalam Malaysia. Pemberontak berpendapat bahawa titah baginda yang mengatakan bahawa Kerajaan Brunei menerima pada dasarnya rancangan Malaysia itu merupakan keputusan muktamad yang akan menyatukan Brunei dalam Malaysia. Sultan Haji Omar Ali Saifuddin pula beranggapan bahawa faktor Malaysia bukan perkara penting yang menyebabkan meletusnya pemberontakan itu. Ini disebabkan keputusan belum pun diambil sama ada Brunei akan masuk atau tidak dalam Malaysia. AM Azahari berpendapat bahawa pemberontakan yang dilancarkan itu dilakukan oleh rakyat Brunei sendiri yang cintakan kebebasan. Beliau juga mendakwa bahawa Sultan Brunei menyokong negara baru itu dan mengibarkan sendiri bendera Negara Kesatuan Kalimantan Utara. Matlamat penubuhan NKKU ini jelas berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara Negara Kesatuan Kalimantan Utara. Dasar ini membuktikan bahawa AM Azahari mahu merebut kuasa memerintah negara Brunei daripada Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan pihak British yang berkuasa dalam hal ihwal keselamatan dan luar negara. Perkara ini dapat dilaksanakan melalui kewujudan jawatan Perdana Menteri dalam negara baru itu.
Mengikut dasar NKKU, kuasa tertinggi terletak di tangan Perdana Menteri. Kedudukan Sultan dalam negara baru ini hanya sebagai simbol bagi mengekalkan kewujudan pemerintahan bersultan. Sultan akan digelar sebagai Seri Mahkota Negara. Kuasa Perdana Menteri lebih tinggi daripada Seri Mahkota Negara, malah Perdana Menteri boleh menasihatkan Sultan. Seri Mahkota Negara hanya berkuasa dalam bidang adat istiadat dan keagamaan. Hal-hal lain seperti perundangan, ketenteraan, hubungan luar dan majlis mesyuarat adalah di tangan Perdana Menteri. Oleh itu, disebabkan dasar undang-undang sementara NKKU dibuat oleh AM Azahari sendiri, maka tidak hairan jika kuasa tertinggi dalam bakal pemerintahan negara NKKU tertumpu kepada Perdana Menteri. Ini disebabkan kewujudan bakal negara NKKU adalah mengikut aspirasi dan kehendak pemimpin Parti Rakyat Brunei tanpa memikirkan masa depan negara dan rakyat Brunei. Azahari akan mempunyai kuasa mutlak sebagai Perdana Menteri dan pemimpin tertinggi NKKU seperti yang dinyatakan dalam Bab 2 Fasal 4 Undang-Undang Dasar Sementara, yang menyebut NKKU bahawa Perdana Menteri Negara Kalimantan Utara memegang kuasa pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Dengan pemberontakan ini, Parti Rakyat Brunei dapat memaksa Sultan Haji Omar Ali Saifuddin untuk menerima kewujudan NKKU. Perdana Menteri PTM mengatakan bahawa pemberontakan bertujuan hendak melarikan Sultan dan memaksa baginda supaya menandatangani suatu pengisytiharan yang memberi kemerdekaan kepada ketiga-tiga buah wilayah itu. AM Azahari akan menjadi Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. Penentangan terhadap gagasan Malaysia lahir hanya kerana ia bertentangan dengan cita-cita AM Azahari untuk melahirkan NKKU. Parti Rakyat Brunei beranggapan bahawa dengan gagasan Malaysia sahaja ia dapat mempengaruhi rakyat Brunei untuk memberontak. Tanpa isu ini sukar untuk Parti Rakyat Brunei mendapat sokongan daripada rakyat Brunei. Penubuhan tiga buah wilayah ini juga sekaligus dapat menghalang kemasukan Sabah dan Sarawak kerana ada antara penduduknya yang rela bersatu dengan Brunei daripada Malaysia. Oleh itu, ada antara penduduk di kedua-dua wilayah ini mengangkat senjata menyokong pemberontakan pada bulan Disember tahun 1962. Walau bagaimanapun, rancangan ini hanya angan-angan AM Azahari kerana tidak kesemua rakyat Sabah dan Sarawak ataupun penduduk Brunei khususnya ahli Parti Rakyat Brunei sendiri yang menyokong perjuangan AM Azahari untuk menubuhkan Negara Kesatuan Kalimantan Utara. Sokongan rakyat daripada tiga wilayah ini kepada Parti Rakyat Brunei adalah sekadar untuk menentang gagasan Malaysia. Penentangan ini juga selaras dengan pendirian parti ini. Satu lagi alasan sebab penentangan Parti Rakyat Brunei terhadap gagasan Malaysia adalah kerana mencabar cita-cita AM Azahari untuk menyatukan wilayah di Borneo Utara bagi penubuhan NKKU, dan AM Azahari bercita-cita besar menjadi Presiden Borneo Utara itu. Di samping menumpaskan kerajaan Brunei dan menggantikan dengan kerajaan baru, AM Azahari berpendapat bahawa gagasan Malaysia tidak dapat menghalang perkembangan komunis. Oleh sebab itu, Parti Rakyat Brunei menentang pendirian Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang menerima gagasan Malaysia. Kebimbangan AM Azahari terhadap gagasan Malaysia ini jelas sebagaimana katanya.
Kita tidak dapat menerima hujah Tunku Abdul Rahman kerana jumlah anak negeri Malaysia lebih kira-kira 350,000 orang sahaja daripada kaum asing, umpamanya Cina. Menurut asas demokrasi berparlimen, anak-anak negeri tidak boleh menguasai kerajaan lebih daripada 5 tahun, kerana dalam sedikit masa sahaja kelebihan bilangan mereka sebanyak 350,000 akan diatasi oleh orang asing umpamanya Cina. Alasan A.M. Azahari ini tidak dapat diterima kerana adakah A.M. Azahari sendiri mampu untuk mengatasi masalah ini melalui penubuhan NKKU. Sebagaimana yang diketahui, kaum Cina juga merupakan kaum yang ramai di Sarawak dan sebilangan daripada mereka dipengaruhi oleh komunis. Parti Rakyat Brunei sendiri telah dipengaruhi dan membuat perhubungan yang rapat dengan golongan komunis di Sarawak dan Singapura. Contohnya, A.M. Azahari telah berjaya berhubung dengan golongan pejuang kiri yang pro-komunis di Singapura secara tidak langsung daripada kaki tangan komunis. Beliau telah dapat mengetahui tentang cara dan muslihat komunis melancarkan gerakan untuk menumbangkan sebuah kerajaan yang sah. Pihak komunis juga menyelaraskan waktu pergerakan komunis di Brunei dengan pergerakan komunis di Sarawak. Oleh itu, jelaslah bahawa A.M. Azahari hanya tahu berkata tetapi tidak dapat merancang dengan terperinci untuk jangka masa panjang. Ini terbukti apabila Tunku Abdul Rahman bertanya apakah persediaan beliau untuk menghadapi ancaman komunis di Borneo apabila menubuhkan NKKU. A.M. Azahari hanya berdiam diri tanpa sebarang jawapan terhadap persoalan ini. Kemungkinan A.M. Azahari mempunyai niat yang baik untuk menubuhkan NKKU bagi masa depan politik Brunei, tetapi cara pelaksanaannya tidak praktikal. Beliau terlampau bercita-cita tinggi, angan-angannya juga tinggi mengawan, pendiriannya tidak tetap, tidak jujur untuk menghadapi tanggungjawab. Ini menyebabkan rancangannya gagal mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Kegagalan ini menyebabkan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin berpendapat bahawa perjuangan A.M. Azahari itu sia-sia sahaja dan menuduhnya sebagai ketua penderhaka yang mahu menggulingkan kerajaan Brunei. Untuk menafikan tuduhan itu, A.M. Azahari telah membuat kenyataan bahawa gerakan merampas kuasa yang mereka lancarkan itu adalah kerana kemahuan baginda sendiri untuk menjadi ketua negara yang terdiri daripada 3 wilayah Borneo Utara. Kenyataan A.M. Azahari ini yang mendakwa bahawa Sultan Brunei berada di pihak mereka hanya merupakan muslihat pemimpin parti ini untuk mendapat sokongan daripada rakyat Brunei. Berita sokongan terhadap baginda ini menyebabkan rakyat Brunei tertipu sebagaimana titah baginda. Rakyat beta banyak yang tertipu, sebagaimana yang mana beta percaya dan beta telah mengetahui, dalil yang sampai ke pengetahuan beta bahawa rakyat beta telah tertipu oleh pujuk rayu dan tipu muslihat dan dipaksa oleh pemimpin-pemimpin PRB untuk menderhaka, dengan mengatakan bahawa tentara ini dapat sokongan daripada beta. Ini adalah semata-mata palsu belaka. Berita palsu ini bukan sahaja menyebabkan rakyat Brunei terpedaya, bahkan ahli Parlimen Buruh British telah menuduh bahawa baginda telah menyokong pemberontakan tersebut dengan tujuan menjadi pemimpin NKKU. Walau bagaimanapun, baginda menafikan tuduhan yang dibuat oleh British. Pengarah penerangan Brunei, Pengiran Yusuf bin Pengiran Haji Abdul Rahim telah menerangkan bahawa sekiranya baginda menyokong pemberontakan tersebut,
kemungkinan baginda tidak mengirim kawat kepada Pesuruhjaya Tinggi British bagi Asia Tenggara di Singapura untuk menumpaskan pemberontakan tersebut pada 8 Disember 1962. Ada kemungkinan tuduhan ini hanya dibuat-buat oleh British untuk menutup kesalahan mereka yang mempunyai rancangan yang tersendiri dalam pemberontakan itu. Dengan perkataan lain, British mungkin telah melibatkan diri secara tidak langsung dalam pelancaran pemberontakan menentang kerajaan Brunei bagi tujuan politik dan ekonomi. Perkara ini dapat dibuktikan berdasarkan peristiwa yang berlaku sebelum pemberontakan itu. Tunku Abdul Rahman telah menyampaikan berita tentang kewujudan kegiatan bawah tanah yang diselenggarakan oleh Parti Rakyat Brunei kepada Pesuruhjaya Agong British bagi Asia Tenggara dan menyebabkan Lord Selkirk berkunjung ke Brunei pada 6 Disember 1962 dan berangkat pulang ke Singapura pada hari yang berikutnya. Walau bagaimanapun, Lord Selkirk nampaknya tidak begitu menghiraukan berita tersebut. Beliau menganggap hal ini sebagai perkara biasa dengan berkata, merasa puas hati tentang keadaan di Brunei, sebabnya semuanya dalam keadaan baik. Sikap Lord Selkirk ini seolah-olah membiarkan sahaja Parti Rakyat Brunei melakukan pemberontakan tersebut tanpa melakukan sebarang persediaan dan persiapan untuk menghalangnya. Jadi jelas bahawa British membiarkan parti ini memberontak dengan tujuan supaya Sultan Haji Omar Ali Saifuddin berada dalam keadaan ketakutan dan seterusnya meminta perlindungan daripada British. Pihak British hanya akan membebaskan Brunei apabila Sultan Brunei benar-benar yakin untuk memerintah Brunei. Dengan perkataan lain, pemberontakan Parti Rakyat Brunei telah diperalatkan oleh British untuk kepentingan politik dan ekonominya dalam jangka masa panjang di Brunei. Oleh itu, pemberontakan ini adalah satu provokasi British dengan jangkaan bahawa setelah ianya berlaku, Sultan Brunei akan terus meminta perlindungannya, dan kedua, sebagai taktik untuk menghapuskan kuasa dan pengaruh parti ini melalui tindakan tentara. Dengan membiarkan pemberontakan berlaku, British yakin dapat terus bertapak lebih lama di wilayah yang kaya dengan minyak itu. Menerusi provokasi terhadap kegiatan Parti Rakyat Brunei dan membenarkan TNKU mengadakan persediaan, British sebenarnya memasang perangkap supaya kekacauan wujud di Brunei. Peluang ini akan digunakan oleh British untuk membawa tentara British ke Brunei dan seterusnya memberi kedudukan baru kepada London untuk mengelakkan kemasukan Brunei ke dalam Malaysia. Sekiranya pemberontakan ini bukan hendak digunakan sebagai alasan, pihak British tentu akan mengambil tindakan yang serius terhadap Pergerakan Tentara Nasional Kalimantan Utara TNKU yang memang diketahui terlebih awal sebelum tercetusnya pemberontakan pada 8 Disember tahun 1962. Penyiasatan awal membuktikan bahawa pihak British telah menjumpai 35 pakaian seragam Tentara Nasional Kalimantan Utara dan juga dokumen pergerakan bawah tanah mereka. Pada awal bulan Disember tahun 1962, pihak berkuasa British telah menangkap beberapa orang yang disyaki terlibat dengan kegiatan Tentara Nasional Kalimantan Utara. Pada hari Jumaat 7 Disember tahun 1962, pihak polis Miri telah mengesahkan bahawa pemberontakan akan bermula pada pukul 2 pagi pada hari esoknya. Pihak British telah membuat tindakan dan persiapan di daerah Miri dan Sarawak, tetapi tidak ada tindakan di Brunei.
Pesuruhjaya tinggi British bagi Asia Tenggara tidak menghantar terlebih awal pasukan keselamatan ke Brunei untuk menggerakkan peristiwa ini, tapi sebaliknya beliau mengatakan bahawa Brunei dalam keadaan baik sahaja. Oleh itu, nyatalah bahawa pemberontakan ini juga meletus kerana adanya provokasi British. Pemimpin Parti Rakyat Brunei seperti Zaini Haji Ahmad, Yassin Afendi, Jais Abbas dan AM Azahari telah mengakui kenyataan ini. Datuk Marsal Maung sendiri mengakui bahawa pemberontakan parti ini memang telah dirancang untuk mengekalkan kuasanya di Brunei bagi menjaga kepentingannya terutama pengeluaran minyak. Selepas pemberontakan itu, British yakin mereka boleh mengekalkan kuasa dan tentaranya di Brunei. Sultan Haji Omar Ali Saifuddin pula akan terus memerlukan kehadiran British di Brunei supaya pemberontakan kali kedua untuk menentang kerajaan Brunei dapat dihalang. Pemberontakan ini merupakan provokasi British yang kedua. Provokasi British yang pertama ialah rancangan Malaysia. Tanpa rancangan Malaysia, Parti Rakyat Brunei pasti tidak mempunyai alasan untuk memberontak. Oleh itu, British sengaja menyemarakkan api kemarahan parti ini terhadap pemerintahan baginda dengan menasihatkan supaya Sultan memasukkan Brunei ke dalam Malaysia. Tetapi pada praktisnya, British berharap supaya Brunei terkeluar daripada rancangan itu. Tipu muslihat British ini terbukti ketika perundingan akhir tentang Malaysia diadakan di London pada tahun 1963. Menurut setengah-setengah sumber, pada saat akhir untuk menandatangani rancangan Malaysia, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin meminta pendapat ahli delegasi Brunei sama ada bersetuju menyertai Malaysia atau sebaliknya. Dalam pengundian itu, lebih banyak ahli yang bersetuju supaya Brunei menyertai Malaysia. Penasihat Kewangan Brunei, Datuk Neil Lawson telah membuat kesimpulan bahawa Brunei tidak perlu menyertai Malaysia kerana tidak terdapat kata sepakat antara ahli rombongan Brunei. Sepatutnya, Datuk Neil Lawson membuat keputusan mengikut undi yang terbanyak, walaupun keputusan ini tidak begitu penting untuk menentukan pendirian baginda terhadap gagasan Malaysia. Sikap pro-Malaysia yang ditonjol-tonjolkan dengan menasihatkan Brunei supaya menyertai Malaysia hanyalah sebagai taktik untuk membangkitkan kemarahan Parti Rakyat Brunei terhadap kerajaan Brunei dan akhirnya tercetus pemberontakan. Dengan keadaan politik yang tidak stabil, British dapat bertindak dengan menggunakan tentera seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Negara Brunei tahun 1959 yang termaktub dalam Perlembagaan tahun 1959. Ini jelas menunjukkan bahawa pemberontakan Disember tahun 1962 bukan setakat untuk menentang pemerintahan baginda, tetapi juga menentang gagasan Malaysia. Tapi bagi Parti Rakyat Brunei, yang penting ialah penubuhan NKKU yang merdeka. Sayangnya, perjuangan Parti Rakyat Brunei ini telah diperalatkan oleh British untuk mengekalkan kuasa mereka. Oleh itu, tidak hairanlah jika dalam pemberontakan itu tidak banyak rakyat British yang menjadi mangsa pemberontak, tetapi lebih ramai rakyat Brunei yang dibunuh oleh bangsanya sendiri. Misalnya, Outram, Ketua Polis Brunei telah ditangkap dan ditawan oleh pemberontak, tetapi beliau tidak diapa-apakan. Walau bagaimanapun, persoalan sama ada Parti Rakyat Brunei diperalatkan atau tidak, bukanlah menjadi perkara penting.
Tujuan utama Parti Rakyat Brunei adalah untuk menubuhkan NKKU dan secara langsung mengekalkan pemerintahan bersultan berdasarkan demokrasi berparlimen. Dasar ini lebih sesuai dengan kehendak dan kemahuan rakyat Brunei yang merdeka dan berdaulat. Dengan perkataan lain, Parti Rakyat Brunei menganggap bahawa Perlembagaan Negara Brunei tahun 1959 tidak menepati aspirasi rakyat Brunei. Pemerintahan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin masih dianggap ketinggalan zaman dan Brunei masih dijajah oleh British. Jelaslah bahawa pemberontakan Disember tahun 1962 bukan disebabkan faktor ekonomi dan sosial semata-mata, tetapi lebih kepada motif politik, kerana pemberontakan itu dirancang dengan teliti bukan secara tergesa-gesa. Parti Rakyat Brunei menentang sikap pemimpin Brunei dan Sultan yang mengatakan bahawa Brunei bukan tanah jajahan British dan tidak pernah dijajah jika dibandingkan dengan negara-negara yang merdeka yang pernah menjajah tanah jajahan. Duta British di Filipina, John Pilcher sendiri mengakui bahawa Brunei bukan tanah jajahan, tapi negeri naungan yang mempunyai pemerintah tersendiri, berdasarkan Perjanjian Perlembagaan Negara Brunei 1959. Kedua-dua kenyataan ini ditolak dan ditentang oleh Parti Rakyat Brunei. Menurut seseorang penulis dalam akhbar bintang harian bahawa Brunei sebenarnya belum merdeka, sebab soal keselamatan dan hal ehwal luar negara adalah di tangan British. Perkataan bernaung yang diberikan British itu hanya sekadar hendak berlindung di sebalik tabir untuk mengaburi mata rakyat dan dunia. Oleh itu, Parti Rakyat Brunei beranggapan bahawa Perlembagaan Negara Brunei 1959 perlu diganti dengan perlembagaan baru mengikut Dasar Undang-Undang Sementara NKKU. Perlembagaan 1959 hanya merupakan catur politik yang membolehkan campur tangan kuasa luar dan secara langsung mengehadkan kuasa orang Brunei sendiri dalam pentadbiran negeri mereka. Menurut Perjanjian Perlembagaan 1959, Bahagian 4(2), ceraian, c. Penubuhan Majlis Mesyuarat Diraja, dan Bahagian 5(1), ceraian, b. Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri, Pesuruhjaya Tinggi British di Brunei menjadi ahlinya. Ini menunjukkan bahawa kuasa majlis tertinggi itu dihadkan oleh kuasa luar. Dalam bidang pentadbiran dan kewangan, Pesuruhjaya Tinggi British mempunyai pengaruh dalam pelantikan pakar dan pegawai British yang dipinjamkan di Brunei. Oleh itu, pemimpin Brunei dan pihak British yang mengatakan bahawa Brunei sudah merdeka adalah golongan penyeleweng politik yang ingin melihat negara Brunei sentiasa kekal dalam gelap buat selama-lamanya. Brunei kini tidak demokratik. Jika pun ada hanya demokrasi yang beku, bisu atau buta. Parti Rakyat Brunei mengatakan bahawa Brunei belum lagi merdeka selagi kuasa-kuasa luar masih campur tangan secara langsung dalam urusan pemerintahan sama ada pemerintahan dalam negeri dan luar negara. Walau bagaimanapun, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin sendiri mengakui bahawa kemerdekaan tidak praktik buat Brunei, sehingga ada orang yang benar-benar dapat menjalankan jentera kerajaan. Oleh itu, baginda berpendapat bahawa kehadiran British di Brunei adalah perlu untuk menjaga keselamatan Brunei daripada ancaman musuh dari dalam negeri dan dari luar negara. Tambahan pula titah baginda,
A democracy cannot survive unless those run it are fair, loyal and 100% honest. Parti Rakyat Brunei menganggap bahawa kemajuan yang dicapai melalui Perlembagaan 1959 hanyalah pentadbiran sendiri dan bukannya kerajaan sendiri. Ini bermakna British masih menguasai politik, ekonomi dan keselamatan Brunei. Parti Rakyat Brunei menganggap pemerintahan tradisi yang dipimpin oleh Sultan Haji Omar Ali Saifuddin sebagai kerajaan di bawah telunjuk British. Oleh itu, pemberontakan 1962 perlulah dilancarkan untuk menghalang gagasan Malaysia tidak secara langsung menentang British dan menentang Sultan. Walau bagaimanapun, Parti Rakyat Brunei menyangkal tuduhan bahawa pemberontakan mahu menentang baginda kerana dengan penubuhan NKKU, kedudukan baginda masih dikekalkan tetapi dalam bentuk yang berlainan. Walaupun kedudukan baginda masih dikekalkan, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin tetap menganggap tindakan Parti Rakyat Brunei itu sebagai mahu mengguling dan merampas kuasa baginda. Baginda pada praktiknya memang tidak mempersetujui kewujudan NKKU. Antara sebabnya ialah dasar yang termaktub dalam perlembagaan dan NKKU pula akan mengurangkan kuasa baginda sebagai sultan yang berkuasa mutlak di negara Brunei. Baginda juga tidak suka terhadap penyatuan 3 wilayah serta AM Azahari yang membolot jawatan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dalam NKKU. Untuk mencapai matlamat penubuhan NKKU, satu organisasi bawah tanah telah ditubuhkan sebelum tertubuhnya Parti Rakyat Brunei pada tahun 1957. Organisasi bawah tanah ini telah wujud pada tahun 1953 di Lorong 3 Seria, Belait dan dianggotai oleh lebih kurang 10 orang. Secara rasminya organisasi ini dinamakan sebagai Tentera Nasional Kalimantan Utara (TNKU) pada bulan Ogos tahun 1961. TNKU telah menghantar kumpulan pertamanya untuk mendapat latihan awal ketenteraan di perbatasan Kalimantan Timur dengan kerjasama pemimpin Tentera Nasional Indonesia (TNI). Kumpulan pertama ini berjumlah 20 orang. Walau bagaimanapun, kumpulan ini gagal mengadakan latihan dengan Tentera Nasional Indonesia di perbatasan. Mereka telah ditangkap oleh pasukan keselamatan Indonesia kerana dituduh menceroboh kerana tidak mempunyai surat atau dokumen yang sah. Kumpulan kedua TNKU yang berjumlah 40 orang telah berjaya mendapat latihan daripada pasukan TNI yang dipimpin oleh Kolonel Hasan Basri dan Lieutenant Surian Shah yang memang mempunyai hubungan dengan pemimpin Parti Rakyat Brunei khususnya AM Azahari. Bermula dari sinilah Indonesia secara tidak langsung telah memberi bantuan dan sokongan moral dan material kepada Parti Rakyat Brunei. Sokongan dan bantuan ini mungkin tidak diketahui oleh Presiden Sukarno kecuali selepas meletusnya pemberontakan pada bulan Disember. Pemberontakan pada bulan Disember tahun 1962 merupakan sejarah hitam negara Brunei. Beberapa bulan sebelum pemberontakan berlaku, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin telah diberitahu tentang kegiatan ini. Mereka telah mengadakan latihan tentara dan membuat pakaian seragam. Walau bagaimanapun, Baginda tidak mempercayai berita itu kerana Baginda yakin rakyat Brunei tidak akan menderhaka sebab Baginda tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan dan kemahuan rakyat Brunei.
Baginda pernah bertitah bahawa tidak ada sebab untuk mengesyaki pemberontakan akan berlaku kerana setiap orang hidup dengan aman dan tenteram. Baginda yakin kerajaannya telah mengadakan perancangan bagi pembangunan dan faedah rakyatnya. Sebagaimana yang kita ketahui, Baginda telah menyediakan kemudahan sosial dan ekonomi sejak menaiki takhta pada tahun 1950. Taraf kehidupan rakyat bertambah baik dengan perkembangan pengeluaran syarikat minyak Shell Sendirian Berhad. Kerajaan Brunei telah menanam modal sebanyak 50% dalam syarikat ini. Ini merupakan kemajuan yang telah dicapai sepanjang 10 tahun Baginda memegang teraju pemerintahan. Oleh itu, Baginda yakin benar tidak akan wujud pemberontakan yang mahu menumbangkan kerajaan Brunei. Baginda juga menolak tuduhan yang mengatakan bahawa pemberontakan juga disebabkan faktor ekonomi dan sosial, sebagaimana dikatakan oleh Parti Rakyat Brunei bahawa practically number development work has been undertaken since 1959 and unemployment has been acute problem in many areas. Pada waktu petang 7 Disember, Parti Rakyat Brunei telah membuat persiapan dengan berkumpul di kawasan hutan berhampiran Bandar Brunei. Hal ini jelas berdasarkan kenyataan Menteri Besar Datuk Marsal bin Maung yang telah membuat rondaan di daerah Brunei dan Muara bersama-sama dengan Setiausaha Kerajaan, Raja Azam. Beliau membuat rondaan itu ketika dalam perjalanan pulang selepas menghantar Lord Selkirk. Datuk Marsal bin Maung menerangkan bahawa keadaan Bandar Brunei dan Pekan Muara adalah sunyi, bagaimanapun sekumpulan manusia telah berkayuh dari kampung Ayer menuju ke kampung Kianggih seperti orang pergi mengebumikan orang mati, tetapi sebenarnya adalah perkumpulan militer TNKU yang bersedia untuk membuat pengisytiharan bagi pelancaran pemberontakan pada malam itu. Tetapi persoalannya, di manakah menghilangnya Ketua Polis Brunei, Outram yang tinggal di rumah residen, Jalan Residensi ketika kejadian ini berlaku? Apakah beliau tahu atau cuma mendiamkan diri? Sepatutnya jika benar pihak British mahu menjaga keselamatan negara Brunei, perkara ini boleh dikawal lebih awal. Nampaknya Ketua Polis Brunei hanya mendiamkan diri dan apabila meletusnya pemberontakan tersebut, barulah beliau bertindak untuk mencapai matlamat dan rancangan British bertapak terus di Brunei. Keadaan Bandar Brunei pada malam itu adalah seperti biasa. Orang ramai masih berduyun-duyun mengunjungi panggung wayang Bun Beng yang menayangkan cerita kegemaran ramai ketika itu, iaitu Korban Kasih. Seorang peniaga dari Miri yang menginap di Hotel Brunei pada malam berlakunya pemberontakan mengatakan bahawa keadaan di Bandar Brunei seperti biasa. Pada waktu malam mereka pergi ke bandar dan melihat masjid. Mereka tidak pulang ke hotel sehingga pukul 11 malam. Walau bagaimanapun, golongan pemberontak telah mula berkumpul pada waktu tengah malam. Mengikut setengah-setengah pendapat, perhimpunan di padang pada malam itu bertujuan untuk mendengar ucapan pengisytiharan kemerdekaan Brunei di bawah pimpinan A.M. Azahari yang dikatakan baru balik dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Oleh itu, ahli Parti Rakyat Brunei yang hadir pada malam itu tidak dibenarkan membawa senjata walaupun sebesar jarum. Ini disebabkan tujuan perhimpunan itu bukan untuk menyerang pejabat polis tetapi untuk mendengar pengisytiharan kemerdekaan yang dilakukan oleh A.M. Azahari. Hal ini sebenarnya merupakan muslihat pemimpin Parti Rakyat Brunei untuk menyembunyikan rancangan pemberontakan pada malam itu.
Dengan cara ini, Parti Rakyat Brunei dapat mengelirukan kerajaan dan sekaligus mendapat sokongan ahli Parti Rakyat Brunei yang memang tidak menyokong pelancaran pemberontakan tersebut. Pada pukul 2 pagi, sekumpulan pasukan berpakaian seragam telah mendekati bangunan kuasa elektrik Bandar Brunei dan menyebabkan lampu padam serta-merta. Kumpulan ini mula bergerak menuju ke padang besar berdepan dengan bangunan balai polis. Lebih kurang 300 orang daripada mereka yang berpakaian seragam hijau dengan bersenjatakan senapang patah mula menembak ke arah balai polis. Pihak polis yang berkawal di atas bangunan dengan menggunakan 3 pucuk mesin gun telah menembak ke udara untuk menghalang kemarahan pemberontak yang sudah mula memanjat pagar balai polis. Walau bagaimanapun, amaran itu tidak dihiraukan dan menyebabkan sebilangan kecil pemberontak terbunuh akibat tembakan pihak polis. Penduduk di Bandar Brunei telah terkejut mendengar pemberontakan yang telah meletus pada pukul 2 pagi, 8 Disember tahun 1962 bersamaan Hari Sabtu. TNKU yang memakai pakaian seragam berwarna hijau dan menggunakan senjata api telah mula bertindak untuk menawan pusat penting di negara Brunei, termasuk Sabah dan Sarawak. Matlamat utama serangan TNKU adalah untuk menawan Istana Sultan dan rumah kediaman Menteri Besar. Dengan penawanan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, TNKU akan memaksa baginda untuk membuat pengisytiharan kewujudan NKKU yang merdeka dengan baginda menjadi ketua negara yang berperlembagaan. Di daerah Brunei, pemberontak gagal untuk menawan balai polis, termasuk Istana Sultan dan Menteri Besar. Menurut Datuk Marshal Maun, sebanyak 18 orang pemberontak telah menyerang kediaman beliau pada malam itu. Walau bagaimanapun, pemberontak itu dapat ditangkap oleh pasukan polis pada pukul 4 pagi dengan diketuai oleh Inspektor Ahmad. Balai Polis Sengkurung sahaja yang dapat ditawan di daerah Brunei. 2 orang pegawai polis yang bertugas pada malam itu telah terkorban kerana ditembak oleh pemberontak. Kedua-dua mangsa itu telah diserang hendap dan ditembak dari bawah rumah. Pada keseluruhannya, pejabat polis di daerah Temburong, Tutong dan Belait telah dapat ditawan oleh pemberontak kecuali Balai Polis Panaga di Seria. Balai polis ini dapat dipertahankan oleh anggota polis tempatan dan polis Persekutuan Tanah Melayu. Sasaran serangan TNKU ini meliputi daerah Sabah dan Sarawak, iaitu Limbang, Sunda, Lawas, Miri, Siputih, Sipitang, Western dan Labuan. Ini merupakan bukti yang menunjukkan bahawa pemberontakan bukan setakat melibatkan rakyat Brunei tetapi juga rakyat Sabah dan Sarawak. Di Bekenu, sebanyak 400 puak kedayan yang dipimpin oleh orang Melayu Brunei telah menyertai pemberontakan ini. Walau bagaimanapun, tidak kesemua rakyat Brunei terlibat dalam pemberontakan ini, tidak kesemua ahli Parti Rakyat Brunei yang menyokong dan melibatkan diri dalam pemberontakan ini. Ada juga rakyat Brunei yang tidak tahu langsung tentang pemberontakan ini, seperti di pedalaman daerah Tutong dan Belait. Penduduk di sekitar bandar Brunei juga terperanjat apabila mendengar bunyi tembakan senapang pada waktu subuh 8 Disember 1962.62. Kebanyakan penyokong TNKU ialah penduduk di daerah Brunei dan Temburong. Pada malam itu, Balai Polis Temburong dapat ditawan. Pegawai daerahnya,
Pengiran Haji Besar bin Pengiran Kula telah dibunuh dengan cara yang menyedihkan, termasuk beberapa orang daripada pasukan keselamatan yang bertugas dan orang awam yang tidak mahu menyokong pemberontakan itu. Di kampung Labu Estate itu, kebanyakan penduduk tidak mahu melibatkan diri dalam pemberontakan. Ada antara penduduknya telah diancam oleh golongan pemberontak. Mereka diancam supaya menyerahkan senapang patah untuk digunakan oleh pemberontak. Pada malam pemberontakan, kedengaran keriuhan bunyi perkumpulan TNKU yang disokong oleh Puak Murut, Iban dan Melayu yang memang menyokong perjuangan mereka. Walau bagaimanapun, sebahagian besar penduduk Labu Estate yang menyokong pemimpin bebas, iaitu Awang Metus Sin Ali Akbar, tidak menghiraukan kejadian tersebut. Oleh itu, pada waktu pagi, 8 Disember penduduk kampung ini seperti biasa menghantar anak-anak mereka ke sekolah, khususnya bagi murid-murid yang hendak menduduki peperiksaan untuk memasuki aliran Inggeris ke Bandar Brunei dengan menggunakan motor sangkut. Setibanya rombongan ini di Pekan Temburong, mereka ditahan oleh pemberontak, tetapi mereka dan murid sekolah yang hendak ke Brunei tidak diapa-apakan. Keadaan di Temburong ini menyebabkan sepasukan polis telah dihantar dengan motor sangkut pada pagi itu. Belum pun pasukan ini sempat mendarat, mereka telah ditembak oleh pemberontak. Peristiwa ini menyebabkan seorang terkorban dan banyak yang lain mendapat cedera. Oleh itu, pasukan ini terpaksa berpatah balik ke Brunei. Daerah Temburong telah dapat ditawan semula oleh 64 pasukan bantuan dari Singapura, askar Gurkha, beberapa hari kemudian. Di Bandar Brunei, meskipun pada malam itu bunyi tembakan kedengaran di sekitarnya, namun pada pagi itu orang ramai bertugas seperti biasa menuju ke pejabat masing-masing. Penerbangan ke Miri juga berfungsi seperti biasa. Yang berbeza cuma keadaan Bandar Brunei agak lengang sedikit. Apabila menjelang pagi, keadaan Bandar Brunei telah diselubungi oleh bunyi tembakan senapang, terutamanya di padang besar berhadapan dengan balai polis. Sungai Kianggei menjadi sibuk kerana menjadi tempat perhimpunan dan laluan pemberontak. Seperti juga keadaan di Temburong, guru-guru sekolah rendah Sungai Hancing telah menghantar murid-murid mereka yang akan menduduki peperiksaan untuk memasuki sekolah Inggeris telah tiba di Sekolah Perempuan Raja Isteri Fatimah.